Salam semua, saya Faisal, pemilik website rumahbumi.net. Saya adalah seorang agen tanah ataupun orang panggil real estate negotiator dengan REN number REN 30086. Jika anda ada nak jual rumah ataupun nak beli rumah, bolehlah hubungi saya sebab saya sedia berkhidmat untuk anda dengan jujur dan ikhlas. Janji anda dapat selesai masalah anda. Sekarang saya nak terangkan perbezaan antara broker dan juga ejen. Ramai orang silap. Dia ingat ejen adalah broker, broker adalah ejen. Okay, so sekarang saya nak explain. Kalau broker, siapa-siapa boleh jadi broker, kan? Mak kita ke, adik kita ke, kawan kita, semua boleh jadi broker. Tapi dia tak berdaftar lah. Dan kemungkinan dia tak ada ilmu yang cukup untuk tentang cara jual beli yang sebenar, kan? Okay, so biasanya broker ni dia ambil komisen atas harga. Contohnya tuan rumah nak jual rumah 300,000, dia kata tak apa, tuan rumah kata dia nak 300,000 saja. So okey lah, dia markup 310,000. So dia cari buyer, dia jual pada harga 310,000. 10,000 adalah komisen dia, bulat-bulat tanpa bayar apa-apa cukai, SST ke apa semua, tak ada. 10,000 solid dapatkan broker tu. Sama macam jual kereta jugalah. Kalau salesman, dia adalah ejen pada syarikat dia, kan. So kalau broker adalah orang luar yang tak ada registered dekat syarikat kereta tu pun, tapi dia dapat jual kereta juga. Tapi dia consider sebagai broker lah, sebab dia tolong carikan buyer kepada ejen yang sebenar. So dalam hal tanah pun sama. Okay, untuk ejen ataupun rent ni, dia adalah berdaftar dengan agensi. Dia bernaung di bawah agensi dia bekerja lah, kan. So nama dia pun ada didaftarkan dekat dalam MIA board. So dia tak boleh main-main lah. Dia tertakluk pada undang-undang agensi dan juga board. So macam ejen, kita buat kerja, kita hanya ambil komisen ikut standard yang board bagi guideline, iaitu 3% saja. Itu standard. Kalau owner nak bagi lebih pun tak ada masalah, tapi standard memang 3% saja. So kalau customer jual 300,000, kita ambil 3% saja daripada 300,000. Bukannya macam broker dia boleh markup berapa-berapa pun banyak. Kadang-kadang ada tanah nak jual 50,000, broker cakap dekat buyer 100,000. So 50,000 dia punya komisen. Itu salah lah. Tapi dari segi ejen, kita ambil daripada sales price, bukan daripada harga markup. Okay. Risiko bila guna broker berbanding ejen. Kalau broker, biasanya dia collect deposit, dia guna lawyer ataupun dia yang collect cash daripada buyer. Berbanding kita, kalau kita ejen, kita hanya kena buka booking form. Booking form tu standard. Dia melindungi buyer dan juga seller. Dan booking form ni boleh dibawa ke mahkamah untuk tengok siapa yang salah. So boleh dibicarakan lah. Berbanding dengan broker, dia ambil duit, dia boleh lari dan kita tak tahu pun siapa orang yang pegang duit tu sebenarnya. Itu bahaya. Kalau ejen, kita kena tertakluk pada undang-undang lah. Kita tak boleh nak main-main macam tu duit orang, kan. Dan security deposit tu pun agensi akan pegang, sehingga perjanjian jual beli tu dua-dua pihak dah tanda tangan dan dah dimatikan stamp, baru boleh kita claim. Ejen baru boleh claim lah. Tu pun selepas loan dah lulus. Sebab syarat untuk sign SPA, loan mesti dah lulus. Tu protection dari segi agensi punya kerja lah. Kalau broker, dia tak kisah loan lulus tak lulus, dia terus ambil booking dia. Dia ambil booking yang pertama tu. Itu risiko dia kepada dua-dua belah pihak. Sebab satu, buyer bila dia dah bayar booking, dia mesti nak rumah tu. Kalau dia nak refund pun, dia mesti cari owner. Owner tak tahu broker tu. Kalau broker tu lari, owner tak tahu broker tu pergi mana, kan. Duit macam mana, dia macam mana, kan. So dua-dua pihak sangat dalam keadaan risiko yang besar. So lebih baik guna ejen yang berdaftar REN, yang ada REN number tu.
ada risiko bila kita guna service broker dalam jual beli. Tahu kenapa? Tahu tak apa risiko dia? Risiko dia, broker collect deposit, lepas tu dia lari. Sedangkan loan buyer tak lulus lagi. Kan? So itu risiko dia. Nanti buyer cari kita. Sebab broker ni dah lari, rumah kita. Kita yang kena saman nanti. Itu risiko dia. Kadang-kadang sebab benda cash kan. Orang bayar booking, orang tengah ambil, rupanya dia tu tak boleh nak jadi. Kan? So tak ada protection untuk owner dan juga buyer. Sebab tu kita perlu guna agent, sebab kita ada standard agreement yang boleh dibawa ke mahkamah. Sebab benda ni bertulis, bukan main cakap mulut, bukan janji-janji saja. Memang kita hari hitam putih boleh masuk mahkamah dan boleh diproofkan. Sebab setiap duit booking yang customer bayar, kita akan masukkan dekat account agency sebagai security deposit. Duit tu takkan boleh keluar sehinggalah SPA dimatikan stamp. Dan kalau misalnya loan buyer tak lulus ke apa, tanpa sebab yang tanpa delay apa-apa, kita kena pulang balik lah. Contohnya kita dah bagi tempoh, owner bagi tempoh dah berapa lama, lepas tu dah loan tak boleh nak lulus ke, kita terpaksa pulang. Tapi kalau dia buyer tu sendiri saja main-main buat lambat-lambat, itu memang boleh burn lah deposit booking tu yang buyer bayar. Sebab dia main-main, sepatutnya dia kena commit pada agreement contract yang dia dah sign masa nak offer beli tu.